Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bab berkenaan dengan didikan ni, ini perlu kepada guru yang membimbing. Kalau tidak, dia tak akan jadi. Hatta kemasyhuran ni pun kena bimbing hati seorang murid tersebut agar mereka tidak gemar dengan masyhur. Jangan seronok sangat dengan masyhur cepat ni. Saat yang masyhur ni, lama-lama dia akan meruntuhkan. Sebab itu masyayikh, para ulama cukup bimbang dengan masyhur, dan mereka sering memohon kepada Allah pengampunan dan mohon kepada Allah agar lindungi mereka daripada berasa takabur dan berasa besar diri daripada orang lain, sampai tidak mahu terima lagi pandangan orang ketika mana dia mula dah masyhur pada ketika tersebut. Lepas tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, aku pernah bertemu, kata dia, dengan seorang lelaki yang mana aku kata kepada dia, kenapa kamu tak pergi jumpa dengan alim ulama yang datang ke negeri kita? Kenapa kamu tak pergi menadah kepada mereka juga? Kata dia, alhamdulillah, Allah Ta'ala telah beri kepada aku ilmu yang mengkayakan aku daripada pergi ke majlis mereka. Cukup dah, kata dia. Yang aku ada ni pun dah lebih lah. Kalau aku tahu, kata dia, ada orang yang lebih alim daripada aku akan bawa kasut dia dan khidmat kepada dia. Kalau aku tahu, alhamdulillah tak ada orang lebih pada aku. Itu dia. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani yang ajaib, dia kata, ini kebodohan yang paling besar sekali. Dia boleh mengaku dia alim, dan paling alim, tak ada orang lebih daripada dia, dan dia tidak mau lagi hadir ke majlis mana-mana guru. Kerana apa? Kerana terkaya dia daripada ilmu orang lain. Dan kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, ini yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, perkataan beliau, kata, man qala innahu alim fahuwa jahil. Siapa kata dia alim, maka dia jahil. Apa makna hadis tu? Perkataan man qala innahu alim fahuwa jahil, siapa yang kata dia alim, maka dia jahil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah kata, ana a'lamun nas binuzulil Quran. Saya paling reti tentang nuzul Quran. Itu macam mana pula perkataan tu? Saya paling alim tentang nuzul Quran. Tu takkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nak dimasukkan juga dalam ayat tadi? Perkataan man qala innahu alim fahuwa jahil. Maka Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami, mengatakan bahawa bukan dilarang untuk alim mengaku dia alim. Yang dilarang adalah mengaku dia alim dalam semua bahagian tanpa menafikan bahawa dia tidak reti dalam bahagian yang lain. Ini yang jahil. Ini bahaya. Saya reti semua, tak perlu lagi dengan orang lain. Ini masalah. Yang ini akan jadi masalah. Faham? Tapi kalau kita kata, saya ini reti dalam bahagian ini, saya alim dalam bahagian ini, baik, ini mengaku dengan kebolehan. Dan ini adalah termasuk di antara perkara yang fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, boleh ceritakan kepada orang dengan syarat kita menjaga perasaan kita daripada takabur, daripada riak. Tamam? Itu maksudnya. Dan bukan dengan niat untuk memperkecilkan orang lain. Maka itu tidak menafikan dengan dan tidak bercanggah dengan hadis tadi. Faham tak? Penggunaan hadis tadi macam mana? Macam perkataan gelak yang banyak ini akan mematikan hati. Adakah semua gelak akan mematikan hati? Kata Sayyidi Ma'ul Ainain dalam kitabnya Izhar At-Tariqil Mushtahir fi syarhi qasidati Isma' wa la Taghtarir. Dalam kitab Izhar At-Tariqil Mushtahir fi syarhi qasidati Isma' wa la Taghtarir. Kitab dia ada syarah kitab qasidah dia sendiri, ada 21 bait. Dia syarah dan saya terjemahkan kitab tersebut, dan saya syarahkan tapi tak habis lagi kitab tu. Tadi baru duk mengajak tadi dalam live tadi di page saya tu, saya duk mengajak kitab tu. 21 bait dia. Pendek tapi syarahan dia masya-Allah tebal. Dalam kitab tu dia kata, bukan dilarang gelak banyak. Gelak banyak mematikan hati ni kepada siapa? Pada kita. Ni. Orang awam. Hak kita ni akan mati hati. Tapi kepada khawas, para wali Allah Taala, bagaimana mereka gelak? Dan gelak mereka tadi bukan kerana dunia. Kerana gelak yang mematikan hati ni kerana farah di dunia. Tamam? Lepas kita kalau gelak tengok cerita Maharaja Lawak, gelak ni sampai tak ada ni. Kenapa gelak tadi? Kerana dunia. Yang ni akan mematikan hati. Tapi ada awliya Allah Ta'ala yang dia gelak kerana melihat keagungan Allah Ta'ala. Ada yang gelak macam tu. Lepas tu ada seorang ulama, Al-Imam Ibn Arabi, dia pernah berkhidmat kepada seorang perempuan tua, umur dia 95 tahun.
Imam Ibn Arabi berkhidmat kepada perempuan ni. Perempuan ni umur 95 tahun dan dia wali salihah, wali Allah Ta'ala, umur 95. Cuma ajaibnya, kata Imam Ibn Arabi, aku malu nak tengok muka dia. Kenapa? Kerana dia segak sungguh. Putih kulit dia, pipi dia kemerah-merahan. Orangnya segak macam umur 20-an tapi umur 95. Dan dia suka ketawa. Wali ni, perempuan ni, dia suka gelak. Dia kata, saya gelak ni kerana gembira dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Dan Allah lah yang telah memberikan perhatian kepada saya, dipilih saya menjadi kekasihnya. Kata-kata disebut macam tu. Dan dia gelak. Dan gelak tadi ni, gelak apa? Gelak farah billah, kerana gembira dengan Allah. Berbeza dengan kita gelak kerana farah di dunia. Maka tu perbezaan di antara dua gelak. Ada seorang duduk dalam majlis Al-Imam Zunnul Misri, tengah dia duduk bagi perhatian pengajaran, tiba-tiba ada seorang lelaki gelak, seorang pemuda gelak dalam majlis dia. Dia ditanya, kenapa gelak? Orang tengah cerita pasal akhirat, kamu gelak? Dia kata, saya gelak tengok orang lain teriak. Dia kata, mereka menangis kerana takutkan neraka, bukan takutkan pencinta. Saya gelak kerana saya ini pencinta, dan saya bukan takut dengan neraka. Kata dia, ada syair dia sebut tu, saya terjemahkan balik je. Lepas tu ada orang tanya balik, tu kalau kamu kena tolak macam mana? Kalau kamu ditolak daripada masuk syurga macam mana? Saya tidak bimbang, kata dia, kalau itu yang dia kehendak untuk saya masuk ke neraka. Orang yang berkasih, kekasih dia suruh ke mana pun dia pergi. Dia suruh masuk neraka, masuk. Kalau dia suruh masuk saya ke dalam neraka, itu haknya dia sebagai kekasihnya saya. Sya'nu al-mahbub akan mengikuti apa yang disuruh oleh Habibnya. Tugas pencinta akan mengikuti apa yang dia cintai tadi suruh. Itu je tugas dia. Waktu dia gelap, Masya Allah. Jadi wali-wali Allah Ta'ala, kita duduk tengok orang-orang yang majzub, duduk tepi jalan, nampak macam orang gila. Dia duduk gelap, selesai duduk gelap. Kita pun gila batlong ni. Kamu yang gila. Yang gila tu kamu, bukan dia. Kerana dia gelap, dia telah melihat orang-orang yang duduk di depan dia ni mungkin tak takut dengan Allah, buat maksiat kepada Allah, dan dia gelap mungkin juga kerana dia melihat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dipandang oleh orang dengan pandangan yang buruk dan pandangan yang tidak mau orang tengok dengan keadaan tersebut, dan dia mengelakkan daripada masyhur yang disebut dalam hadis Sunan Tirmizi. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, riwayat hadis ni ceritakan, ada di kalangan hamba Allah Ta'ala la yushiru bil banan, tak ditunjuk dengan jari orang kepada dia, maknanya tidak masyhur. Ini orang, oh ada fulan, ini alim, ini ustaz kaza, ini kaza, ditunjukkan orang. Ada orang yang tak ditunjuk pun. Kalau diketuk pintu, tidak dibuka pintu. Kalau ditegur orang, orang tak balas teguran dia, kerana tak terkenal, kerana tidak masyhur. Tapi ketika dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, diperkenankan doa dia. Ada orang yang macam ni. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika dengar hadis ni, menangis dia. Dia kata, ya Allah, di mana Umar? Ketika berjalan orang tunjuk ini Umar Abdul Aziz. Ketika ketuk pintu, mana rumah tak buka kalau Umar Abdul Aziz ketuk? Orang akan buka. Adakah aku boleh masuk dalam hadis ni? Maka dia setiap minggu setelah tu memakai pakaian biasa, tidak memakai kopiah, berpakaian yang compang-camping, berjalan sehingga tidak ada orang kenal dia pada ketika tersebut. Moga-moga dia dapat beramal dengan hadis tadi. Kita boleh tak beramal macam tu? Boleh kita. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nak beramal dengan hadis tadi, turun sat daripada khalifah tu, pakai baju biasa macam orang awam, macam sufi, jalan macam orang gila. Orang pun tak tunjuk, orang tu ingat dia orang gila. Macam tu sekali. Tamam. Ini ajaib para awliya Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu dia punya tasarruf. Lepas tu jangan buruk sangka. Kadang-kadang kita tengok ada orang ketawa kerana takutkan Allah, kerana rindukan Allah, dan kerana takjub dengan ahwalnya manusia yang tidak takutkan Allah. Mungkin dia gelak disebabkan tu. Ada orang tergelak kerana disebabkan kerana dengan dunia. Maka tu yang menyebabkan matinya hati. Sayyidina Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu tidak pernah gelak 40 tahun. Tapi waktu dia nak disembelih oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia gelak. Waktu tu gelak. Hajjaj terkejut. Aku dengar kamu tak pernah gelak 40 tahun. Betul ya?
Dia kata, ya betul. Ni awak gelak hari ni. Dia kata, aku takjub, dia kata. Allah masih hidupkan orang macam hang di atas muka bumi ni. Aku takjub. Dengan rahmatnya Allah masih bagi rezeki ke orang macam hang. Ajaib. Allah Ta'ala ni maha ajaib. Yang lawan dengan Allah Ta'ala bagi. Ajaib. Yang tak sembah Allah Ta'ala bagi. Ajaib. Lepas tu bila Nabi Ibrahim AS datang orang kepada Nabi Ibrahim di rumah Nabi Ibrahim, dan lelaki tadi dia minta nak jadi tetamu, Sayyidina Ibrahim kata, wahai fulan, kamu siapa? Dia kata, saya ni orang daripada agama sekian-sekian. Nabi Ibrahim kata, boleh kamu nak jadi tetamu saya dengan syarat masuk dulu agama saya. Dia kata, kalau macam tu saya tak mahu. Belah dia, terus keluar. Saya tak mahu masuk agama kamu. Keluar dia. Dapat wahyu Allah Ta'ala. Sayyidina Jibril turun, wahai Ibrahim, kamu syaratkan dia untuk kamu beri kepada dia makan dengan masuk ke dalam agamamu. Aku bagi dia makan tanpa aku syaratkan dia apa-apa. Dia hidup berapa lama dah, tak ada syarat apa pun aku bagi kat dia. Cuma aku bagi makan kepada dia. Kamu baru sekali bagi syarat dah kepada dia. Nah, nangis Nabi Ibrahim, kejak balik laki tadi. Kata, fulan, marilah ke rumah saya. Tak apa, saya tak syaratkan apa-apa. Dia kata, kenapa? Saya heran ni, kenapa tiba-tiba berubah? Dia kata, Allah Ta'ala menghantarkan wahyu kepada saya. Mengatakan kepada saya bahawa dia telah memberikan kepada kamu tanpa syarat. Tiba-tiba aku sebagai Nabi, Allah Ta'ala meletakkan syarat kepada kamu. Maka aku telah kurang adab dengan Allah pada ketika itu. Laki tadi kata, ya Allah, Allah bagi dekat aku tanpa syarat, dan keadaan aku biadab dengan Allah Ta'ala. Masuk Islam dia pada malam tersebut. Masuk terus Islam. Hanya kerana apa? Kerana adab. Ajaib. Awliya Allah Ta'ala, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ini sifatnya mereka. Moga-moga kita termasuk di kalangan ahli adab, insya-Allah. Tidak akan sampai pada tujuannya yang gemar menoleh kiri dan kanannya. Dia orang yang gemar masyhur ni, dan juga dia tak akan sampai kepada tujuan. Kalau orang ni gemar menoleh ke kiri dan kanan. Lepas tu dalam kaedah apa ni? Al-multafitu la yasil, kata ulama. Al-multafit la yasil. Orang yang suka berpaling kiri kanan, dia tak akan sampai kepada tujuannya. Kita kalau nak pergi satu tempat tujuan, jangan tengok kiri kanan, terus saja. Kalau berhenti merata, dia akan lambat sampai. Nah, asyik mana RNR semua dia berhenti. Semua dia nak tengok. Nah, apa yang ada kat RNR tu, nak pergi Kuala Lumpur. Patutnya pergi 4 jam, jadi 7 jam. Kerana berhenti merata. Nah, orang dah sampai, kita tak sampai lagi. Mungkin sampai tapi lambat sikit. Nah, lagi bahaya tak sampai terus. Berhenti terus kat situ. Nah, dia berhenti kat RNR, dia kata sini dah lah tempat dia ni. Nah, boleh buat rumah kat sini ni, nampak segak elok ni. Habis, tak sampai tujuan. Macam itulah orang yang ketika belajar asyik sibuk dengan pandangan orang kepada dia. Waktu belajar ni jangan sibuk dengan perkara lain. Jangan seronok dengan perkara lain. Sebaliknya tumpukan kita dengan ilmu, dan sehingga mendapatkan izin daripada guru kita, insya-Allah akan diberikan keberkatan setelah itu. Tak takhafu laumata laim. Jangan bimbang dengan celaan orang yang mencela. Nak mencela ni sampai kesudah orang akan cela. Kamu mengaji 40 tahun pun orang akan cela kamu juga. Tambah lagi dah tak mengaji, lagilah kena cela. Lebih-lebihlah mengaji. Ketika mengaji tadi kita akan mendapatkan barakah daripada guru. Kalau dicela pun setelah itu dia akan rasa tidak ada apa-apa dengan celaan tersebut. Kenapa? Kerana tak ada apa nilai. Dengan berkat dan juga izin daripada gurunya tersebut, maka segala celaan orang-orang yang tidak mengerti tadi tak ada apa kisah pun. Kerana itu seakan-akan kal-adam. Wujuduhu kal-adam. Ada dia macam tak ada ya. Ditulis kata kat kita, tapi macam tak ada. Haba'an mansura, hilang macam debu berterbangan. Kenapa? Kerana tak lekat di hati kita. Kerana yang lebih kuat di hati kita apa dia? Barakahnya guru kita. Batu barakah guru ni penting. Jangan main-main dengan barakah guru. Kerana ni akan menjadikan kekuatan kepada murid tadi untuk terus bergerak di jalan Allah Ta'ala. Untuk sampai kepada Allah adalah dengan berkat silsilahnya para guru. Kerana guru kita ni tak banyak pun ikhlas, ada ikhlas. Kalau tidak, dia tak didik anak murid dia. Dan bersambung dengan ikhlasnya orang guru sebelumnya. Dan bersambung dengan ikhlas guru sebelumnya. Dan bersambung ikhlas dengan guru sebelumnya. Dan sampai kepada apa? Kepada Sayyidul Mukhlisin, Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling ikhlas adalah baginda Rasul SAW. Bersambung ikhlas dengan Rasulullah, selesai ikhlas kita. Kita ditumpang ikhlasnya guru kita.
Nak kira kita ikhlas, kata dia apa kita? Tumpang dengan mereka je. Tu boleh bergerak elok tu. Kalau tidak tak bergerak kita. Duduk kat situ. Ha? Larat nak mengajak tuan-tuan ni. Pada pagi sampai ke malam, sampai ke tengah malam. Macam tok guru duduk mengajak tu. Allah. Nak kira kederat kita ni tak mampu kita. Pergi main mana ni? Semua ni daripada berkatnya para guru kita. Sambung dengan kerja buatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, menyebabkan hilang rasa penat tadi ketika menyampaikan kerja-kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu muallima, kata Nabi, aku diutus sebagai guru. Aku diutus sebagai guru. Sebab tu orang yang jadi guru ni, kalau dia jadi guru pada ketika tersebut, dia hilang penat dia walaupun dia teruk pada waktu tu. Mungkin dia demam, mungkin dia sakit, tapi bila dia mula saja bercakap je qala musannif tadi ni, hilang sakit terus. Ada yang macam tu, dia punya ubat dia kitab dia, ubat dia murid dia, duduk dengan murid dia mengajar, tu ubat dia. Maulana Zakaria Kandahlawi pernah sakit teruk dan ubat kata tak ada penyakit ni. Doktor cari ubat tak ada, tak tahu nak bagi ubat apa. Tanya ke anak murid dia, Tok Guru suka apa? Tok Guru suka baca kitab, dia kata. Bawa Tok Guru pergi maktabah, pergi duduk dalam perpustakaan, anak murid pun main kitab tak depan Tok Guru. Tok Guru pun buka kitab, Syekh Zakaria buka kitab. Habis itu pula dia main tak kitab baru pula, buka lagi kitab, tak lagi kitab lain, peluh Tok Guru duduk baca kitab, dah kali lega terus. Banyak tu ubat dia kitab. Maulana Zakaria Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, syaikhul masyayikhina, guru pada guru-guru kita.